Ke tengah sikit. Jom ke tengah. Depan pun boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan majlis kita dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Apa khabar semua? Sihat ya? Muslimin, muslimat semua, Alhamdulillah. Ya, hari ini semua kita bercuti kan? Ya, jadi mudah-mudahan malam ni segar ya untuk kuliah pengajian tafsir kita insya-Allah di Masjid Bilal bin Rabah ini, di mana insya-Allah tuan-puan sekalian kita akan sama-sama tadabbur pada sebuah surah, di mana surah ini menurut Bukhari dan Muslim yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salat subuh hari Jumaat membaca surah As-Sajdah dan surah Al-Insan. Jadi tuan-puan, surah yang kita nak tengok pada malam ini sehinggalah kepada ya kuliah-kuliah kita yang berikutnya. Surah pertama yang kita pilih untuk kita tadabbur ialah surah As-Sajdah. Insya-Allah tuan-puan, khatam surah As-Sajdah, kita masuk surah Al-Insan. Tapi ada syarat, kena hafal dulu surah As-Sajdah. Boleh? Selagi tak hafal As-Sajdah, tak masuk Al-Insan. Ustazah pun sudah maklumkan pada kelas yang lepas, ya, Ustazah berharap muslimin muslimat boleh bawa Al-Quran terjemahan, ya, supaya kita nampak, kita boleh baca sama-sama tuan-puan ayat-ayat Al-Quran surah As-Sajdah ini. Baik, surah As-Sajdah ini tuan-puan, ini adalah ayat-ayatnya ataupun kita kata jenisnya ialah Makkiyah. Bila sebut Makkiyah, maksudnya skop surah ini ataupun persoalan utama surah ini ialah berkait dengan keimanan, tauhid, akidah. Ya, sebab ia adalah di antara surah yang diturunkan, ayat-ayatnya diturunkan sebelum hijrah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi alangkah baiknya tuan-puan bila kita tadabbur surah ini. Surah-surah yang ayat-ayatnya adalah ayat-ayat Makkiyah. Apa yang paling besar, apa yang paling penting, iman kita bertambah kuat. Ya, keyakinan kita kepada Allah bertambah teguh.
Boleh jadi sebelumnya ragu-ragu tuan-tuan, tapi dengan kita tadabbur pada ayat-ayat Makkiyah ini, jadi lebih teguh keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Imam Ahmad turut meriwayatkan daripada Jabir. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tidur melainkan setelah membaca surah As-Sajdah dan surah Al-Mulk. Itu ya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, macam mana Nabi kita selalu bersama dengan surah As-Sajdah ini. Satu, pada hari Jumaat menjadi kelaziman, kesukaan Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surah ini pada subuh setiap pagi Jumaat. Dan dalam masa yang sama, kalau kita lihat bagaimana Imam Ahmad meriwayatkan daripada Jabir tadi, di mana beliau telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tidur melainkan setelah membaca surah As-Sajdah dan surah Al-Mulk. Kita malam tadi baca surah apa, tuan-tuan, sebelum tidur? Agak-agak surah apa kita baca sebelum tidur malam tadi? Wallahu a'lam, itu masing-masing boleh jawab ya. Tapi insya-Allah malam ini kita mulai. Malam ini kita mulai dengan surah As-Sajdah dan surah Al-Mulk insya-Allah. Ya, kadang-kadang juga boleh juga kita baca surah Al-Waqi'ah. Yang lebih penting kita boleh baca Quran dulu sebelum kita tidur. Itu yang terbaik. Baik tuan-puan sekalian, kita masuk kepada ayat surah As-Sajdah ini. Kita nak ambil berapa ayat ni malam ni? Ya, Ustazah cadang kita ambil 4 ayat. Boleh? Ya, kita baca sama-sama. Kita perbaiki bacaan kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah sabda Nabi menyebut, khairukum, sebaik-baik kamu, orang paling baik antara kamu, ya, man ta'allama al-Quran wa 'allamah, iaitu orang yang belajar Quran dan dia ajar Quran. Jadi mudah-mudahan malam ini kita jadi orang yang terbaik, tuan-tuan. Mungkin ada orang lain buat kerja lain, ada orang lain aktiviti dia. Mudah-mudahan dengan aktiviti kita malam ini, kita termasuk golongan yang mana? Khairukum, paling baik antara kamu. Siapa dia? Orang yang belajar Quran dan orang yang mengajar Al-Quran. Mudah-mudahan ya kehadiran kita malam ini jadi jalan Allah mengampunkan dosa-dosa kita juga. Jadi jalan Allah merahmati kita insya-Allah. Jadi tuan-puan, muslimin muslimat yang ustazah hormati sekalian, mari sama-sama kita melihat, kita baca sama-sama surah As-Sajdah ayat 1 hingga berapa tadi? Hingga 4 insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Am yaquluna iftarah, bal huwal haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhir, litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablik la'allahum yahtadun. Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam thumma istawa 'ala al-'arsh ma lakum min dunihi min waliyyin wa la
Sadaqallahul azim. Kita tengok ayat yang pertama, tuan-tuan. Alif Lam Mim. Kalau tengok dalam terjemahan, dia tulis apa, tuan-tuan? Tulis balik semula Alif Lam Mim. Tak ada satu terjemahan, ya, tak ada maksud, tak dinyatakan pun maksud kepada Alif Lam Mim, kecuali ditulis balik Alif Lam Mim. Ini namanya huruf muqatta'ah. Dalam Quran banyak Alif Lam Ra, Kaf Ha Ya Ain Sad Nun. Dia huruf je. Apa lagi? Qasim Mim. Apa lagi? Hamim. Ini huruf saja. Tapi subhanallah, tuan-tuan, bukan tak ada maksud, bukan tak ada nilai. Semua yang ada dalam Quran terlalu hebat nilai dia. Cuma saya nak tanya dululah, ya, jamaah Masjid Bilal bin Rabah, itu kalau tajwid tu apa benda tu kalau tajwid? Alif Lam Mim. Siapa boleh jawab, Ustaz bagi hadiah. Boleh balik awal. Ya, tak payah dengar sampai habis. Saya teringat, tuan-puan, masa interview nak dapat tauliah mengajar wilayah Persekutuan. Ini wilayah kan, Masjid Bilal kan, ada tauliah dah, ya, alhamdulillah. Nak dapat tauliah mengajar tu, tuan-puan, interview ni dengan pakar-pakarnya. Ustazah pun tak tahu dia nak tanya soalan apa, ya, lama menunggu kat luar. Lepas tu sampai giliran ustazah, dia borak-borak sikit, tanya apa khabar semua. Dia kata, ustazah, sila buka Al-Quran, dia cakap. Ustazah pun buka Quran. Dia kata surah Maryam. Bukalah surah Maryam. Dia kata, sila ustazah baca surah Maryam. Saya rasa macam senang juga ni kan, dia suruh baca Quran kan. Saya pun baca surah Maryam. Bacalah surah Maryam. Mula surah Maryam apa dia? Kaf Ha Ya katanya yang menemuduga. Sekarang silakan ustazah nyatakan hukum tajwid pada Kaf Ha Ya Ain Sad. Yang tu terbalik kat biji mata, tuan-tuan. Ya, sebab apa? Tak sangka nanya soalan tajwid ni. Kalau tanya yang senang-senang, mad arid li sukun, mad wajib muttasil, okey lagi. Ustazah sampai, macam mana aku boleh terlupa Kaf Ha Ya Ain Sad, mad apa? Tapi alhamdulillah Allah ingatkan, ya, sebab kita dah belajar. Jadi nampaklah, ya, itu mad lazim. Apa dia, tuan-puan? Mad apa tu? Sila hajar. Masya Allah, ya. Di situ ada mad lazim kalimi mukhaffaf. Kenapa tidak jadi muthaqqal? Sebab dia tidak ada sabdu. Ya, dia bukan walau dhalin. Itu Kaf Ha Ya Ain Sad. Ada juga mad apa yang dua harakat? Tuan-puan, dek, mad apa dua harakat, dek? Taha. Oh, dia bagi contoh, ya, bagus adik, nanti dapat hadiah ustazah, ya. Tunggu, ya. Lepas insya-Allah bagi hadiah. Adalah, ya. Insya-Allah bagus bawa anak-anak datang kuliah, ya, tuan-puan. Tak apa, kita kembali kepada Alif Lam Mim tadi. Memang nak terjemah tak boleh, tuan-puan. Alif Lam Mim, kekal Alif Lam Mim. Tapi subhanallah, perasan tak, tuan-puan? Kebiasaannya selepas huruf-huruf yang seperti ini, ayat yang mengikutnya pasti berbicara tentang Al-Quran. Tengok, Alif Lam Mim. Apa ayat lepas tu? Tanzilul kitabi la raiba fih. Cerita pasal apa? Al-Kitab, yakni Al-Quran. Tengok surah Al-Baqarah, tuan-puan. Apa dia? Alif Lam Mim.
Ayat berikutnya apa? Zalikal kitab. Tengok lagi pada banyak dalam Quran. Carilah mana ayat yang ada tu. Tengok ya, dalam surah Fussilat. Hamim. Apa ayat selepas dia? Tanzilum minar rahmanir rahim. Cerita pasal Alkitab, pasal Quran. Jadi apa agaknya, macam mana kita nak memahami Al-Quran yang banyak menggunakan huruf-huruf muqatta'ah? Seakan-akan tuan-puan, huruf-huruf ini, lengkok bahasa yang seperti ini adalah untuk menarik perhatian. Menarik perhatian manusia, menarik perhatian pendengar, khususnya orang-orang Arab di zaman Nabi SAW. Di kalangan mereka ada pakar-pakar bahasa. Di kalangan mereka ada penyair-penyair. Di kalangan mereka ada orang yang sangat mendalami tentang bahasa Arab. Kan orang Arab dulu dia punya penyair itu syukur, tuan-tuan sekalian. Bahasa Arab ni sangat-sangat mereka fahami. Dan mereka inilah di kalangan orang-orang yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebenarnya mereka reka Al-Quran. Itu ayat yang Nabi, yang Muhammad reka. Itu ayat yang Muhammad buat-buat, Muhammad cipta. Malah dikata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahli sihir dan sebagainya. Seakan-akannya tuan-puan, ini dari sudut lain bila kita tengok tentang huruf-huruf muqatta'ah ini dalam banyak surah dalam Al-Quran, seakan-akan dia macam ni. Punyalah hebat orang-orang Arab yang kata dia pakar bahasa. Punyalah sombongnya mereka, punyalah bangganya para penyair-penyair mereka yang punya ramai follower-follower, peminat-peminat. Tapi ketika mana dia mendengar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan alif lam mim, hati mereka tertanya-tanya, Muhammad ni cakap apa Kata tadi pandai sangat bahasa Arab. Kata tadi pakar sangat. Jadi nak bagi tuan-puan biar terasa. Apa terasa? Jangan fikir tahu semua. Ada benda kamu bodoh. Ada benda kamu tak tahu. Atau dalam bahasa lain, ini satu istihza. Nak hina orang-orang seperti itu. Ustazah baca satu huraian dari seorang ulama tuan-puan tentang huruf-huruf yang seperti ini dalam Quran. Ya, dia buat satu perumpamaan yang sangat indah. Tapi ustazah olah sikit supaya kita boleh faham. Bila ada alif lam mim, alif lam ra, ta sin mim, ha mim, nun dan sebagainya, taha, ya. Ibaratnya tuan-puan, ini kita ambil satu maksud yang lain lah, sebab makna yang sebenarnya hanya Allah yang Maha mengetahui. Ibaratnya seolah-olah Allah nak kata pada orang-orang yang lawan Quran, pada orang Arab yang tak percaya Quran, ya, yang sedap sembrono cakap ini ciptaan Nabi SAW. Ibaratnya Allah nak kata Quran ni, kalam aku ini, dia punya maknanya firman ini daripada huruf-huruf apa? Daripada huruf-huruf hijaiyah inilah, alif sampai ya. Inilah pekakainya, inilah bahan-bahannya, inilah benda ramuannya. Huruf hijaiyah, alif sampai ya. Ada jumpa huruf G ke kat dalam ni? Tak ada kan? Ada jumpa huruf F ke kat dalam ni? Ya, huruf hijaiyah, bahasa Arab tu. Seakan-akan dia macam ni tuan-puan. Katalah kita tengok bangunan apa paling canggih kat Malaysia ni. Cuba cakap, bangunan mana yang paling hebat lah, kita berbanggalah dengan bangunan tu. Bangunan apa kak? Masjid Bilal. Alhamdulillah, ya, Allah beri kita nikmat dapat masjid yang sebegini indah. Bangunan apa tuan-puan yang kita rasa hebatlah dapat masuk dalam apa? Dalam rekod KLCC kan? Ya, KLCC. Menara berkembar. Nombor berapa tinggi di Malaysia? Di dunia. Tak tahu dah ya. Kita tahu zaman-zaman dulu nombor 1, tak tahu dah sekarang nombor berapa. Dia macam ni tuan-puan, datanglah satu rombongan daripada Taman Koperasi Polis yang diketuai oleh Kak Timah contohnya lah. Tak pernah tengok dekat-dekat ni dek, bangunan KLCC ni. Orang dok kata hebat, cantik, tinggi, ya. Pergilah rombongan ni
Kalau koperasi polis ni dalam KL ya, kita ambil daripada jauh-jauh sikit lah, daripada Kok Diang contohnya lah ya. Datanglah ya, driver bas ni pemandu pelancong bawa pergi depan masjid depan bangunan KLCC. Turunlah Kak Timah, Cik Estah, Cik Enak segala macam ni. Dia tengok KLCC, dia kata apa? Ini je ke? Senang sangat nak buat ni. Buat je dua macam ni jadilah. Dia cakap, ini tak tahulah cerita dongeng ke apa tuan-puan. Masa Cik Esah cakap macam tu, engineer tu dengar. Orang yang terlibat dalam pembinaan KLCC ni dia dengar. Jadi dia dengar tergeram juga kan bila orang kata ini je ke? Tak ada apa pun, kata orang kampung ni lah. Jadi yang berkenaan tadi, yang terlibat bina KLCC tadi, dia kata macam ni lah. Macam ni lah Kak, mari saya nak tunjuk bahan-bahan kita buat bangunan ni. Dia tunjuk simen, dia tunjuk pasir, dia tunjuk kayu, dia tunjuk besi, dia tunjuk kertas, dia tunjuk pen, kan nak buat plan, tunjuk komputer, tunjuk semua, paku, ya, screwdriver, ikutlah, tak tahu buat bangunan pakai apa. Lepas tu dia kata apa? Saya buat dengan ni je Kak. Saya buat dengan ni lah. Pasir, simen, kayu, besi. Jadi tadi Kak kata senang sangat kan? Gunalah balik bahan-bahan ni, buatlah yang Kak kata senang. Saya tak ada benda lain, Inilah dia bahan-bahan saya buat. Dia tak ada guna emas ke, tak ada guna dia berlian ke, tak ada. Ni dia bahan saya buat. Yang Kak kata senang, buatlah. Ni bahan dia, ni ramuan. Boleh faham maksud ustazah tuan-puan? Maknanya orang yang kata senang tadi, walaupun bahan tu dah ada kat depan tu, cubalah buat. Nanti Cik Esah akan kata, maaflah tuan, tadi tu seluruh je. Sebab apa? Sebab tak mampu buat kan? Sebab tak ada ilmu nak buat bangunan kan? Subhanallah, ada ulama yang menggambarkan sedemikian teliti tuan-puan bagaimana peranan huruf-huruf muqatta'ah ini juga. Seakan-akan Allah nak hina ni orang-orang Arab yang kata mereka mahir bahasa Arab. Bahasa Arab ni bahasa mereka. Ini para syuara yang terbilang, yang tersohor, yang orang boleh menangis mendengar syair-syair mereka. Orang boleh meratap berbulan-bulan tuan-puan mendengar kehebatan seni pada bahasa mereka. Seakan-akan Allah nak kata, ini huruf dia, buatlah. Buat. Hamim, alif lam mim, alif lam ra, ta sin mim. Buatlah ayat kamu pula. Senang-senang kamu kata Muhammad reka Quran. Senang-senang kamu kata Muhammad buat sendiri Quran. Kamu, pakar-pakar bahasa kamu, inilah huruf yang dalam Quran, itulah huruf dia. Buat ayat kamu. Sebab itu tuan-tuan berlaku dalam peristiwa-peristiwa pada awal-awal penurunan ayat Quran, bagaimana ada golongan-golongan yang cuba nak mencabar Quran dengan buat ayat sendiri. Kalau Muhammad SAW, kalau Nabi kita Muhammad SAW ada bacakan wahyu surah Al-Fil. Macam mana surah Al-Fil? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Bangun orang-orang mahir bahasa Arab dari kalangan kafir Quraisy. Senang sangat. Kita pun ada surah Al-Fil juga. Buat surah Al-Fil. Macam mana tuan-tuan yang pakar-pakar bahasa buat surah Al-Fil? Dia buat surah Al-Fil, Al-Fil. Suspend dengar ya. Al-Fil. Maksud dia apa? Gajah. Yang gajah tu okey lagi. Orang nak tahu apa benda dia nak cakap lepas pada gajah. Wa mal-fil. Apa dia gajah? Itu orang kafir Quraisy buat ayat. Ya? Bahasa Arab. Mereka kata mereka pandai bahasa Arab. Al-fil wa mal-fil wa ma adraka mal-fil. Kamu tahu tak apa dia fil? Apa dia gajah? Lahu khurtumun tawil. Gajah itu ada belalai yang panjang. Tak payah buat ayat, pergi zoo je. Ya, tak payah buat ayat. Kalau setakat nak cerita gajah buat apa, pergi zoo tahulah belalai panjang, telinga lebar. Orang-orang dia sendiri ketawa mendengar hasil satu surah yang mereka cuba cipta untuk mengatasi ayat Quran. Orang-orang mereka ketawa sendiri.
Jangan kata orang Islam dengar, orang mereka pun ketawa. Ya, ini cahaya kan? Ya, makna janganlah nak berlawan dengan Muhammad kalau ini rupa surah dia. Jadi subhanallah tuan-tuan, agaknya betapa resahnya kaum kafir Quraisy. Di kalangan mereka ada yang mendakwa faham sangat bahasa Quran, bahasa Arab, terror sangat bahasa Arab. Tapi bila Nabi baca, bila orang Islam baca, mereka tertanya-tanya, Taha, apa benda yang dia baca Taha? Huruf tu huruf hijaiyah dah, tapi kenapa kita tak faham? Perasaan itu tuan-tuan, itu pun sudah cukup untuk menghinakan mereka, cukup untuk meresahkan mereka. Ini kalau kita tengok dari sudut tu lah, dari sudut mukjizatnya Quran. Apatah lagi tuan-tuan, ya, maksud yang terkandung, yang tersirat, wallahu a'lam, dan Allah Maha mengetahui. Ya, pastilah tidak ada sesuatu yang sia-sia, ya, yang menjadi kalam. Tapi kita boleh katakan seolah-olahnya, ya, huruf-huruf muqatta'ah yang seperti ini nak menarik perhatian. Ketika orang tertanya-tanya, apa dia cakap tadi tu ya? Taha, apa dia cakap tadi tu ya? Langsung kembali kepada ayat selanjutnya. Macam tadi, alif lam mim. Tercengang orang kafir Quraisy, tercengang orang-orang yang mendengar. Apa benda dia cakap? Tiba-tiba disambut dengan ayat tanzilul kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin. Turunnya Al-Quran itu, Al-Quran itu tidak ada keraguan padanya, datang daripada Allah, Tuhan sekalian alam. Itu subhanallah tuan-tuan, ya, kehebatan yang ada pada kalam Allah. Hebat kalam Allah ni tuan-tuan sekalian. Tadi kita baca bismillah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah, ya, sahabat, kalau tak silap Ustazah Saidina Ali melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca bismillah dia, baca bismillah menangis. Ya, baca bismillah thumma baka, kemudian menangis. Ulang balik, baca bismillahirrahmanirrahim thumma baka. Ulang balik, bismillahirrahmanirrahim thumma baka. Sehingga sahabat tanya, ya Rasulullah, tadi aku tengok engkau baca bismillah berulang kali. Tiap-tiap kali kamu baca bismillahirrahmanirrahim, kamu menangis. Lalu apa jawab Nabi? Masakan tidak, macam mana hati aku rasa syahdu, rasa sebab bila baca bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha pengasih. Bila baca bismillahirrahmanirrahim, aku tertanya-tanya, bagaimana orang yang boleh tidak dapat rahmat Allah, sedangkan Allah maha pengasih lagi maha penyayang. Tertanya-tanya, macam mana ada golongan yang tak dapat rahmat Allah? Macam mana ada golongan yang sampai susah sangat nak dapat rahmat Allah? Padahal Allah adalah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sebab tu Nabi menangis, ya Allah, ada juga yang tak dapat rahmat. Bukan kerana Allah zalim tuan-tuan, Allah tak zalim pada hamba dia, tapi pasti ada sesuatu yang menghalang daripada rahmat itu. Tengok macam mana Nabi SAW naik atas mimbar tuan-tuan nak baca khutbah. Baru saja naik, datang malaikat Jibril kan, yang menyebabkan Nabi kata amin, amin, amin. Lalu sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah, belum apa-apa sudah amin, amin, amin. Dan Nabi kata apa? Kerana malaikat Jibril datang pada aku. Malaikat bagi tahu tentang golongan yang Allah laknat tuan-tuan, tentang golongan yang susah nak dapat rahmat Allah, tentang golongan yang binasa tuan-tuan. Dan Nabi endorse benda tu. Nabi kata apa? Amin, amin, amin. Ya, perkenankan saja. Subhanallah. Siapa golongan tu? Antaranya ialah golongan anak-anak yang durhaka. Itu golongan tuan-tuan yang terhalang daripada rahmat Allah. Siapa lagi? Orang yang bila disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia jadi manusia paling bakhil sebab dia tak sambut dengan selawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paling kedekut. Dengar nama Nabi macam nama orang lain gitu. Tak ada apa-apa, senyap, terkacik dia punya gigi lidah, tak ada. Otak dia tak boleh nak fikir, hati tak boleh nak sampai untuk apa? Selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Allahu Akbar tuan-puan, jangan buat main dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, macam ada beberapa pengalaman ustazah tengok tuan-puan, besar Allah akan tunjuk pada kita kalau kita ada buat, kita tak betul-betul yang menghargai, menghormati, mengenang jasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi saya rasa tak apalah, tak payah ceritalah cerita-cerita yang berlaku tu, kecuali dipaksa kat luar sana bolehlah ya. Ini sebab kita live tak nak cerita. Tapi kisah tu berlaku dekat Mekah Madinah. Ya, bila ada seseorang, sikit je saya cakap bila ada seseorang yang kata dia tak nak pergi Madinah. Dia tak nak pergi Madinah. Pergi Mekah ni, pergi umrah, tapi dia tak nak pergi Madinah. Dia kata boleh tak nak pergi Jeddah je, tak nak pergi Madinah. Bila dengar tu dah terasa seriau dah. Dengar tu seriau rasa. Allah, macam mana kita boleh dengar dia kata, saya tak nak lagi Madinah, saya nak terus tunggu kat Jeddah. Dan bila kita kata kita kan nak ziarah Nabi, dah biasa dah. Dah biasa dah. Dan kalau tak silap ustazah, dia guna perkataan dia, dah biasa dah ziarah dia. Kalau tak silap, takut dengar tuan-puan, takut dengar tuan-puan. Allah, macam mana aku boleh dengar orang cakap macam ni? Sedangkan ada sahabat ustazah tuan-puan dah sampai Mekah. Dia daripada Madinah pergi ke Mekah, tapi oleh kerana lama masa di Mekah, dia balik. Makna dia sendirilah dengan keluarga dia pergi balik ziarah Nabi kat Madinah. Sebab apa? Sebab dia rasa tak puas yang pergi ziarah baru ni, dan kebetulan kita lama kat Mekah. Dia sendiri ambil GMC kan benda yang kereta tu kan, naik pergi sekeluarga, punya rindu nak jumpa, nak ziarah Nabi. Tapi ada seorang sahabat kita kata, tak payahlah, dah biasa dah ziarah dia. Ada sesuatu yang Allah beri tuan sebagai pengajaran. Tapi Allah tak bagi pada seorang, semua satu grup. Kenapa saya kata macam tu? Sebab bila berlaku sesuatu, cepat teringat pada yang itu. Cepat teringat pada yang itu, cepat-cepat istirahat. Dan alhamdulillah Allah mudahkan, akhirnya kami semua dapat ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tengok. Ini terhalang rahmat Allah. Siapa dia? Orang paling bakhil, orang paling kedekut. Selamba dengar cakap pasal Nabi, tapi tak boleh nak selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, apatah lagi kalau orang yang hina Nabi, orang yang tak peduli ajaran Nabi. Agak-agak macam mana tuan-puan? Di tengah-tengah Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Nabi menangis sebab masih ada golongan yang terhalang dari rahmat Allah. Golongan ketiga siapa dia? Kalau merujuk pada hadis tadi, iaitu orang yang masuk dalam bulan Ramadan, bulan yang Allah subhanallah mudahkan segala benda. Allah luaskan segala pintu rahmat, pintu kebaikan. Tiba-tiba seseorang itu masuk dalam bulan Ramadan, keluar daripada bulan Ramadan, dia masih tidak dapat rahmat dan keampunan daripada Allah. Itu adalah golongan-golongan yang kalau kita lihat daripada hadis tadi, ya, golongan yang terhalang daripada rahmat Allah Azza wa Jalla. Nabi baca bismillah pun Nabi menangis tu. Ada seorang syekh, ya, dekat Saudi. Ustazah lupa nama dia, ya. Selalu ikuti dululah. Tapi mutaakhir ni agaknya sebab sibuk sikit, ustazah pun dah lama tak tengok dia punya ceramah. Dalam YouTube ada tuan-puan. Siapa nama syekh? Subhanallah, nanti insya-Allah pada bulan depan ni saya akan sebut nama syekh tu, sebab ustazah pun nak minta tuan-puan tengok dalam YouTube. Malah ada orang yang telah menterjemahkan ceramah beliau. Ustazah tengok dia tuan-puan, dia masih muda tuan-puan syekh tu, ya. Dia imam masjid Quba kalau tak silap ustazah. Imam masjid Quba. Jadi Madinah, ya. Bayangkan tuan-puan, dia baca surah Al-Baqarah yang awal tu, 3 ayat yang awal, dia menangis. Sampai masa saya tengok tu, saya kata apa, lembutnya hati tuan imam, lembutnya. Surah Baqarah ayat 3 yang awal. Tuan-puan kalau baca Alif Lam Mim yang awal 3 tu nangis tak? Yang baru baca 3 ayat yang awal, nangis tak? Dah habis khatam tak nangis? Khatam 30 juzuk tak keluar air mata. Syekh tu 3 ayat surah Baqarah
Baqarah, tengok surah Baqarah tuan-tuan, yang kita selalu baca. Subhanallah, lembutnya hati imam. Dia baca, dia menangis. Ustaz kata apa? Kenapa dia menangis ya? Apa yang ada dalam fikiran dia? Macam mana dia memahami ayat tu sampai keluar air mata dia tuan-tuan? Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Menitik air mata dia. Terhenti sekejap ceramah tu sebab apa? Sebab dia nak teresak sekejap. Allahu Akbar. Macam tu sekali orang baca Quran tuan-tuan. Lepas tu dia hurai. Dia kata Quran ini tak ada benda yang meragukan. Quran ini semua datang daripada Allah. Tapi bayangkan apa yang berlaku dalam umat Islam hari ini, masyarakat hari ini, mereka tidak percaya 100% pada Quran. Mereka tercari-cari penyelesaian segala macam masalah dalam hidup. Cari diskusi, seminar, bengkel, segala macam. Tapi mereka tak boleh nampak Quranlah sebagai solusi. Hudan lil muttaqin, petunjuk, pembimbing yang boleh bagi hidayah tuan-tuan dengan izin Allah kepada siapa? Lil muttaqin, orang yang bertakwa. Seolah-olah Quran nak cakap, seolah-olah Allah nak cakap tuan-tuan, apapun penyakit pada diri kamu, keluarga kamu, masyarakat kamu, umat dunia ini, sebenarnya kembali kepada apa? Jadilah manusia yang bertakwa. Yang ketika mana kita bertakwa kepada Allah, tiap-tiap ayat dalam Quran pasti memberi kesan kepada jiwa raga kita. Sebab itu tuan-tuan, Syekh tu menangis bila dia baca hanya ayat kedua, hanya ayat ketiga surah Al-Baqarah. Sedangkan kita habis surah Al-Baqarah pun tak menangis-nangis pun, tak rasa sebab apa pun. Ini kembali kepada bagaimana kita memahami, kita tadabbur pada ayat-ayat Quran tersebut. Ya, jadi tuan-tuan sekalian, kembali melihat kepada ayat yang kedua, tilka ayatul kitabil hakim. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandungi hikmah. Ya, kalau tengok pada surah As-Sajadah ini, ya, Ustazah ambil penerangannya daripada tafsir Al-Munir. Dari ayat-ayat tersebut boleh kita fahami bahawa Al-Quran adalah kalam Allah yang tidak diragukan sama sekali, berasal daripada sisinya. Al-Quran sekali-kali bukanlah sihir. Al-Quran bukanlah syair. Al-Quran bukanlah perdukunan. Al-Quran bukan kisah-kisah dongeng yang disangka oleh orang-orang musyrik yang berdusta, yang berdusta terhadap agama. Allah menegaskan Al-Quran adalah diturunkan dari sisinya. Allah Azza wa Jalla, ya, menegaskan kebohongan mereka, yakni orang-orang kafir, dengan menyatakan tilka ayatul kitabil hakim. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandungi hikmah. Jadi tuan-puan sekalian, pastilah kita layan Quran tak sama macam ayat-ayat lain. Kita seronok, kita tertarik dengan ayat-ayat Quran pasti tak sama dengan benda-benda lain. Mana lebih banyak tuan-puan? Lebih banyak baca surat khabar ke baca Quran? Mana lebih banyak tuan-puan? Lebih banyak baca majalah ke baca Quran? Mana lebih banyak tuan-puan? Lebih banyak baca novel ke baca Quran? Ya, ada yang suka baca novel kan? Puas hati dapat susun novel dekat rak tuan-puan. Masya Allah, ya, tebal-tebal yang amat novel-novel ni. Tapi baca Quran tak boleh. Sedangkan Quran adalah ayat-ayat kalam Allah yang mengandungi hikmah, pengajaran, syarat dengan ilmu, syarat dengan segala-galanya tuan-tuan, sebagai panduan hidup, syarat. Ya, sebab itu dekat dengan Quran. Ini Quran Ustazah ni, tengok tuan-tuan ya. Quran ni cantik lagi kan? Ni Quran orang hadiah. Ya, ada orang hadiah dekat Ustazah ni. Hamba Allah yang hadiah tu tuan-tuan, dia punya Quran. Dia datang rumah Ustazah, dia bawa Quran. Quran dia dah nak tercabut dah kulit ni. Dah nak tercabut, lusuh Quran dia. Tapi Ustaz suka tengok Quran dia yang lusuh tu. Sebab apa? Nampak daripada Quran dia tu macam mana hubungan dia dengan Quran. Subhanallah. Penuh dengan tanda-tanda tuan
tuan, kat tepi-tepi ni dia akan ada stiker tu warna-warni, orange, kuning, hijau, merah, biru. Ustaz kata ni stiker apakah? Oh, itu nak bagi mudah dek. Kalau nak tengok ayat-ayat motivasi, akak tandakan contoh warna sebab siapa tak ingat dia jawab, akak tandakan warna merah contoh. Jadi ustazah guna Quran dia tuan-puan, katalah kita down, kita rasa macam yalah, ada masa-masa kita rasa sedih, ya, ada masa kita rasa serabut. Ustazah pinjam Quran dia sebab lebih mudah. Tengok warna merah, buka saja, betul ayat-ayat motivasi, ayat-ayat yang cakap janganlah kamu bersedih, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wala tahzanu. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah dan dia istiqamah dengan pegangan dia, tatanazzalu alaihimul malaikah, berbondong-bondong malaikat datang turun pada dia untuk malaikat bisik pada dia, apa dia? Alla takhafu wala tahzanu, jangan takut, jangan sedih, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, berbahagialah kamu, bergembiralah kamu dengan syurga yang dijanjikan Allah untuk orang-orang yang beriman dan istiqamah. Terus nampak ayat macam tu, dia berurusan dengan Quran tuan-tuan. Kak, kalau warna biru apa pula kak? Oh, kalau warna biru dek, kisah-kisah Nabi dek. Kalau adik nak cepat nak tengok kisah Nabi, tengok saja stiker yang kak letak tepi warna biru, tengok kisah-kisah Nabi. Kisah Nabi Yusuf, ya, kisah Nabi Zakaria, kisah Nabi Ayub. Allahu Akbar. Macam tu sekali tuan-puan dengan Quran, dia bermuamalah, dia berinteraksi dengan Quran. Sampai zakat dekat, lainlah rasa aura baca Quran dekat, padahal ayat yang sama tuan. Tapi lain tuan-puan, sebab apa? Ini dekat terjemahan ni, dia highlightkan warna, dia letak warna dekat terjemahan tuan-puan. Supaya apa? Supaya senang dia. Kadang-kadang kita nak cepat, tapi jangan tinggal Quran. Buka Quran, baca ayat, tengok. Kita pilih ayat-ayat yang kita dah highlightkan. Supaya apa? Cepat sampai dalam hati kita. Kalau hati kita keras, cepat lembut deh. Kalau hati kita sedih, tak tentu arah, alhamdulillah cepat terhibur. Dengan apa? Dengan Al-Quran. Subhanallah. Quran ini Al-Kitabul Hakim. Al-Kitabul Hakim, ayatul Kitabil Hakim, ayat-ayat ya yang mengandungi hikmah, ilmu, petunjuk. Kita kena tengok tuan-tuan macam mana kita melayan Quran. Sama aja kaedahnya. Macam mana kita layan Quran semasa kita hidup. Oh, saya tak sempat lah. Bolehlah ustazah 2-3 ayat. Adalah baca seminggu sekali. Alhamdulillah sempat juga lah ustazah 2 minggu tu adalah sesekali. Ingat tuan-tuan, macam mana kita layan Quran. Demikianlah Quran akan layan kita bila kita baca. Demikian. Ini bukan olok-olok tuan-tuan. Ustazah pun cakap kat diri sendiri. Ni ustazah bercakap saja, tapi bagaimana Quran akan layan ustazah? Sama seperti mana ustazah layan Quran. Kalau kita layan di hujung-hujung mata, di hujung-hujung masa, saki-baki masa yang ada, kita bagi baki-baki yang ada, baki tenaga baru cari Quran. Masa sihat-sihat tak cari Quran, hujung-hujung baki-baki cari Quran. Masa lapang-lapang tak cari Quran, tengok ujung-ujung masa yang dah penat-penat, barulah tengok Quran, dapatlah 5-6 ayat. Kalau demikian kita layan Quran di hujung-hujung mata, begitulah Quran akan layan kita. Di saat yang kita sangat berharap tuan-puan, tak ada syafaat lain dah. Suami kita tak tolong masuk sama-sama dalam kubur. Isteri kita pun sayang macam mana lah, I love you, you love me. Bila mati, selesaikanlah masuk dalam kubur. Tak pernah dengar lagi ada isteri yang duduk sama kat tepi tu. Boleh masuk sekali tak dia? Tak pernah dengar tuan-puan. Tak ada siapa yang boleh tolong. Benar-benar sendirian dalam kubur. Tapi insya-Allah Allah datangkan syafaat Quran. Allah datangkan nur, cahaya daripada Quran. Tapi menurut bagaimana kita melayan Quran semasa kita hidup. Quran yang bagaimana? Tilka ayatul Kitabil Hakim. Quran itu adalah ayat-ayat yang mengandungi hikmah, penuh bijaksana, penuh ilmu, penuh pedoman, ya, penuh panduan. Ini disebut dalam surah As-Sajdah ayat yang kedua. Tujuan dia apa? Tujuan dia nak tambah keimanan kita. Nak tambah keimanan
dan iman ini bukan iman semata-mata. Tengok dalam Quran, bila Allah sebut tentang iman, akan ada gandingan dia, apa dia? Wa amilus salihat. Iman tu kena dibuktikan, tuan-tuan. Iman kena jadi tindakan, tuan-tuan. Iman kena jadi cara hidup. Tukar cara hidup. Daripada hanya tengok WhatsApp tak habis-habis, daripada hanya follow Instagram tak pernah sudah-sudah, daripada hanya tengok saja Facebook padahal tak ada kepentingan pun kadang-kadang, tuan-tuan. Bukan semua benda tahu ke dunia ni kita nak ambil tahu. Kita ni Datuk Bandaraya dunia ke? Nak ambil tahu segala macam. Ada had dia, tuan-tuan. Sebab kita ada tanggungjawab dengan Al-Quran. Tengok-tengok, bila bertambah iman kita, baca ayat tadi tu, ayat yang kedua, tilka ayatul kitabil hakim. Terus jadi satu soalan pada kita, macam mana kita layan Quran? Macam mana kita menghargai Quran di tengah-tengah kehidupan kita? Tukar cara hidup, tuan-tuan. Daripada banyak benda-benda melalaikan, langsung kita ada komitmen dengan Al-Quran. Itu kesan daripada baca Quran, kesan daripada tadabbur ayat Quran. Ya Allah, takkanlah sesuatu yang begitu hebat, yang mengandungi syarat dengan hikmah, dengan ilmu, dengan pedoman, tiba-tiba aku pandang di hujung-hujung mata. Tiba-tiba aku layan, tengoklah, kalau ada masa adalah, kalau tak ada masa nak buat macam mana? Kan ustazah sibuk. Jadi ubah, tuan-tuan. Ya, biar kita dapat ayat pertama, ayat kedua boleh mengubah bagaimana sikap kita terhadap Al-Quran. Baik, kita ambil ayat yang ketiga. Tadi yang saya baca tadi tu ayat surah Luqman, tuan-tuan. Ayat yang kedua surah As-Sajdah. Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Turunnya Al-Quran itu tidak ada keraguan padanya, datang daripada Tuhan seluruh alam. Ini dia Quran. Tuan-puan tengok alam, tuan-puan tengok alam. Luas tak alam ni? Luas kan? Yang kita ada ni pun. Kalau kita nak tahu luas tak luas, tengoklah berapa negara dah kita dah boleh pergi. Berapa negara dah hajah-hajah dah pergi. Populasi politik kaya-kaya ya, mungkin banyak negara dah yang pergi kan ya. Tak sampai kita ke seluruh alam, kita tak nak sampai ya. Dah tak ada kudarat dah nak pergi mana. Nak pergi UK, nak pergi US, nak pergi Mexico, nak pergi mana? Sri Lanka, Bangladesh. Ni semua yang Allah sebut dah tak pernah sampai. Tak pernah sampai. Jangan kata nak uruskan negara tu, nak uruskan tempat tu, sampai pun tak pernah. Bayangkan, subhanallah, hanya tengok bumi je. Padahal bumi ni nak banding dengan wilayah kekuasaan Allah, milikkan Allah. Bumi ni kecil sangat. Tapi nak bagi tahu, bumi pun kita tak sampai. Tak sampai. Itu belum lagi, ya Allah, cerita langitnya, cakrawalanya. Ya Allah, ya Tuhan, tak sampai. Cuba bayangkan hebatnya keagungan dan kekuasaan Allah. Kena bayang. Kena gambarkan. Walaupun pasti takkan tergambar secara tepat. Tapi bayangkan, ya Allah, aku nak pergi negara tu pun tak sampai. Tapi negara itu adalah kekuasaanmu, milikmu. Semua manusia di situ juga adalah hamba-Mu. Hebatnya Kau, ya Allah, hebat. Tuan-puan, kita faham bahasa apa je? Bahasa apa kita faham? Melayu kan? Ada tak bahasa lain lagi yang kita faham? Adik faham bahasa apa ni? Bahasa Inggeris kan? Okey, alhamdulillah, dua bahasa. Bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Lagi bahasa apa? Adik faham bahasa apa ni? Bahasa Arab. 3 bahasa. Lagi bahasa lain? Jawa, Cina, bahasa Tamil. Ya? Subhanallah, tuan-puan. Nak kata hebat macam mana kita, orang cakap Melayu pun tak faham. Berapa banyak suami isteri bergaduh, sama kan bahasa? Ke cakap bahasa lain-lain? Kalau suami cakap bahasa lain, isteri bahasa lain, munasabahlah tidak ada faham memahami. Bahasa yang sama. Kok dia berdua lagi bini orang Jawa, cakap bahasa Jawa dia. Tapi timbul juga isu tidak memahami. Tak dapat saling faham memahami. Itu setara bahasa sama. Bayang tuan-puan, kalau kita menikah dengan orang bahasa kita tak faham. Dia guna bahasa apa tu, bahasa mana tu, Amerika Latin ke apa benda. Ya, yang banyak guna huruf ghain.
kan, tahap apa kita pun tak tahu, bayangkan. Tapi Allah tahu tak? Allah. Subhanallah, kok bahasa pun dah menunjukkan kelemahan kita. Lemah ya amat. Subhanallah, hebatnya Kau ya Allah. Tengok je bila dekat Baitullah, dekat Masjidil Haram, tengok orang berdoa pakai macam-macam bahasa. Kita dengar dia sebab Allah, Allah, Allah. Kita tak tahu dah ujung pangkal apa benda dia cakap. Ya, dia cakap bahasa dia. Tapi Allah tahu tak? Allah tahu segala. Kita kena nampak kan hebatnya Allah, besarnya kekuasaan Allah. Dulu tuan-puan cerita apa? Cerita kapal terbang kita yang mana tu? Tak ingat dah Zainab, berapa nombor dia? 71 ke 17 ke? Berapa nombor dia? Yang kita punya pesawat yang hilang. MH17 kan? Berapa? 370. Yang 17 tu yang mana? Yang kena tembak ya. MH370. Tak tahu, Allahuakbar. Mungkin ada yang tahu, tapi kita tak tahu. Ya. Ketika tu macam-macam teori tuan-puan, malah disebut telah berakhir di lautan Hindi. Kita semua dibawa untuk melihat ke lautan yang selama ni kita jarang bincang-bincang pasal lautan. Kita cerita pasal darat. Ya. Subhanallah tuan-puan, lautan satu makhluk Allah yang terlalu hebat tuan. Kalau kita rasa kita hebat sangat, gila duduk tengah-tengah lautan, gila. Campak kat tengah lautan. Tengok hebat setara mana. Kalau sombong-sombong sangat, kita tengok campak tengah lautan. Boleh hidup tak boleh hidup? Tuan-puan, air tu pun jadi makhluk Allah yang kita tak mampu untuk apa? Untuk survive dah. Kalau letak kat tengah-tengah lautan Hindi, tak payah bagi apa-apa, campak macam tu. Dah kata hebat kan, campak je macam tu. Tengok setara mana tenaga kita boleh berenang. Tengok setara mana. Subhanallah. Sampai kan ada gunung berapi dalam tengah-tengah lautan. Subhanallah. Sampai terpaksa cipta tuan-puan alat lain. Untuk apa? Untuk tengok kat dalam. Kenapa? Sebab bukan keupayaan manusia untuk masuk ke dalam dasar laut. Kenapa? Sebab terlalu panas. Kalau manusia yang masuk pergi berenang tuan-puan, masuklah beberapa kilometer ke bawah, pecah, meletup manusia tu, pecah. Sebab apa? Tak boleh. Tekanan dia terlampau tinggi. Subhanallah. Allahu Akbar. Ustazah nak nampakkan tuan-puan betapa hebatnya la raiba fihi min rabbil alamin. Tuhan sekalian alam, semua sekali milik Allah. Nak bagi tahu Quran ini kalamullah, turun dari Allah yang Maha Hebat. Takkan kita layan macam tu kalamullah daripada Allah yang Maha Hebat. Mana kegairahan kita untuk baca Quran, mana semangat kita untuk beramal dengan Quran, mana kesukaan kita untuk tadabbur Quran. Bila tiba time Quran, semuanya berada. Orang kata apa? Hamba. Nak pergi mana tu kak? Jomlah, ada kuliah tafsir. Dia kata. Dia nampak dah gaya tu tak datang lah tu. Ya, ya ke? Tapi cuba kita cakap, ya, nak pergi mana tu kak? Kita nak buat ada layar kita pasang. Ada cerita paling hebat dekat panggung, tapi nak bawa keluar kat sini nak suruh tengok. Contohlah. Ada orang iya ke? Tengok dia punya reaksi tuan-tuan sekalian. Atau nak pergi mana kak? Ada orang ni nak bagi derma. Setiap orang akan dapat 3,000 seorang. Wajib datang. 3,000 seorang nak bagi. Wajib datang. Masing-masing akan tunjuk, macam tu punya apa, punya sukanya, gairahnya, minatnya. Tapi Al-Quran min Rabbil Alamin, daripada Allah yang menguasai alam, kita bagi macam tu. Oh iya ke? Belah, lengkanilah. Jomlah kita belajar tajwid. Boleh dah baca sikit-sikit tu. Tak faham pun tajwid macam mana, tak tahu pun. Tak apalah, boleh dah. Belajar masa bila kita tanya dulu sekolah rendah. Boleh berpada belajar Quran sekolah rendah. Padahal ilmu Quran terlampau luas. Apakah ini corak iman kita, layanan kita terhadap kitab Al-Quran, tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin.
Beginikah layanan kita terhadap sesuatu yang datang daripada Allah. Allah tengok, Allah melihat. Dan ustazah mengingatkan diri sendiri juga, rumah tangga kita kena jadi rumah tangga Quran. Kena. Hari ini kita terpaksa akur satu keadaan cerminan bahawa masyarakat menjadi semakin parah. Macam mana nak jaga anak-anak? Ya, kita kena kembali menjadikan rumah tangga kita rumah tangga Al-Quran. Minat dengan Quran, suka dengan Quran, seronok baca Quran, rasa tak boleh tidak kalau tak baca Quran, rasa tak seronok kalau tak belajar Quran. Itu yang harus berlaku dari sudut actionnya, emosinya, ketika mana keimanan kita bertambah bahawa Al-Quran yang sedang kita baca ini adalah kalam Allah. Allah yang menguasai langit dan bumi, Allah yang maha hebat lagi maha agung. Tuan-puan, ya, masa kita dah jam 8.45 dah masuk Isyak kan? Ya. Ustazah pun belum bincang dengan pihak masjid sebenarnya nak habis pukul berapa. Mungkin kita memang habis sebaik masuk Isyak ya. Jadi kita berhenti dahulu setakat ayat yang kedua, tuan-puan sekalian. Mudah-mudahan ya pertemuan kita pada malam ini bersempena juga dengan ya 1 Muharram ma'al hijrah. Kita buat satu perubahan yang besar dalam hidup kita. Jangan jauh daripada Quran. Quran adalah kalamullah daripada Allah yang maha agung, maha penyayang, maha sempurna, maha perkasa. Kualiti hidup kita, kualiti kita sebagai seorang hamba Allah ditentukan oleh Al-Quran ini. Kalau seseorang ingin melihat sejauh mana dekat jauhnya dia dengan Allah, nak tahu dekat tak aku dengan Allah, jauh ke aku dengan Allah, maka lihatlah bagaimana hubungannya dengan Al-Quran. Al-Quran benar-benar boleh menjadi indikator, tuan-tuan, menjadi penanda aras apakah kita benar-benar beriman dengan Allah atau kita semata-mata mengaku beriman tapi bila lihat dari sudut cara hidup kita benar-benar jauh daripada Quran. Ustazah merumuskan pada akhirnya, tuan-puan, seseorang yang beriman dengan Al-Quran, seseorang yang sayang dengan Quran, seseorang yang menghargai Quran sebagai kalam Allah daripada Allah, sekurang-kurangnya dia ada 7M dalam cara hidup dia. Ya, ada 7M dalam rutin kehidupan dia. M yang pertama ialah mempelajari Al-Quran. Kena ada. M yang kedua ialah mengajarkan Al-Quran. Walaupun tak mengajar luas-luas macam ni, kita mengajar anak-anak dekat rumah, mengajar cucu-cucu kita. Selagi kita ada hayat, tuan-puan, ada ilmu, ajar pada anak keturunan kita. M yang ketiga, menghafaz Al-Quran. M yang keempat, membaca Al-Quran. M yang kelima, menghayati Al-Quran. M yang keenam, mengamalkan Al-Quran. M yang ketujuh, mendaulatkan Al-Quran. Inilah kerja kita dengan Quran. Inilah amanah Quran dalam hidup kita. Kalau 7 elemen ni, tuan-puan, 7M ini kita serap dalam diri, kita serap pada anak-anak, kita serap pada masyarakat, insya-Allah Allah akan jaga. InsyaAllah ya, Allah takkan zalim, tuan-puan. Allah tak pernah menzalimi. Allah maha adil. Kita buat sesuatu yang baik, kebaikan akan kembali kepada diri kita. Jadi perhalusi, tuan-puan, 7M itu macam mana kita nak aplikasikan dalam kehidupan kita seharian. Ya, jadi dengan itu, tuan-puan, kita berhenti setakat ayat yang kedua. InsyaAllah panjang umur kita, insyaAllah kita bertemu lagi. Dan Ustazah harap 2 ayat ini pada bulan hadapan kita semua sudah hafal. 2 ayat je pun kan, ya, insyaAllah. Sebelum Ustazah mulakan kuliah bulan depan, Ustazah nak tasmik dulu 2 ayat. Takkanlah 2 ayat pun tak lulus ya. Ustazah percaya selagi mana kita baru 2 ayat, 5 ayat, ramai lagi yang datang. Tapi besok lepas 20 ayat tinggal Ustazah untuk imam je kan. Sebab kita nak tasmik, biar kita boleh cuba-cuba sambil-sambil kita hafaz surah As-Sajdah. Ya, jadi terima kasih tuan-tuan sekalian, segala yang baik daripada Allah. Ya, ada salah silap, kurang dan sebagainya, adabnya dinisbahkan kepada diri Ustazah sendiri. Mudah-mudahan Allah merahmati kita dengan Quran. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat Quran, ya, faedah Quran, manfaat Quran, barakah Quran dalam hidup kita di dunia dan juga dalam kubur dan di akhirat.
Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan suratul As dan tasbih.